Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita dalam kelas ekonomi bersama cikgu. So, hari ini kita akan continue dengan topik 2.1.3 iaitu faktor penggalak globalisasi. Okey, bagi topik tingkatan 5. Baik, nak tahu apa faktor penggalak globalisasi? Jom kita tengok. Baik, terdapat 4 faktor penggalak globalisasi. Okey, faktor yang pertama adalah peranan kerajaan. Faktor yang kedua, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang maju. Faktor yang ketiga, infrastruktur pengangkutan yang baik. Dan faktor yang keempat adalah pelancongan. So, ada 4 faktor yang mempengaruhi globalisasi berlaku di pasaran antarabangsa ataupun di dunia. Baik, kita lihat dahulu faktor penggalak globalisasi yang pertama iaitu dari segi peranan kerajaan. Baik, kerajaan dia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggalakkan proses globalisasi. Okey, kerajaan mempunyai pengaruh terhadap pandangan masyarakat tempatan terhadap proses globalisasi. Bagaimana yang kita kata kerajaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap proses globalisasi? Kerana dengan adanya kerajaan, maka syarikat-syarikat multinasional dapat masuk ke dalam negara kita. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat kerajaan mengamalkan sikap terbuka terhadap kemasukan syarikat multinasional. Okey, yang ini kalau di Malaysia kita dapat lihat dengan jelas bahawa tindakan kerajaan yang melonggarkan kawalan terhadap aktiviti ekonomi termasuk dasar kerajaan, undang-undang ataupun intensif. Okey, kerajaan memberikan intensif kepada syarikat multinasional. So, ini menjadi satu pengaruh ataupun menjadi satu galakan terhadap syarikat multinasional untuk bertapak di negara kita. Selain daripada itu, dengan adanya perlaksanaan liberalisasi perdagangan dan juga blok perdagangan seperti AFTA. Apa tu AFTA? AFTA adalah kawasan perdagangan bebas. Okey? Kawasan perdagangan bebas ASEAN yang kita panggil sebagai AFTA adalah untuk menggalakkan kerjasama antara negara dalam ekonomi. Okey? Jadi dengan adanya liberalisasi perdagangan ini juga menjadi satu dorongan kepada ataupun menjadi satu galakan kepada syarikat multinasional untuk bertapak di negara yang lain, seterusnya menyebabkan proses globalisasi itu berlaku. Baik, selain daripada itu, kerajaan juga melaksanakan polisi mesra perniagaan dan pelbagai intensif seperti pelepasan cukai dan juga taraf perintis. Okey, bila kita sebut kepada taraf perintis, apa tu taraf perintis? Taraf perintis tu merujuk kepada apa? Okey, taraf perintis adalah satu intensif dalam peruntukan Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Okey, di mana taraf perintis ini memberi pengecualian cukai atas sebahagian ataupun kesemua pendapatan perniagaan. Jadi bila sesebuah syarikat itu diberikan taraf perintis, maka dia dapat pengecualian cukai terhadap dia punya pendapatan perniagaan. Jadi bila taraf perintis ini diberikan kepada syarikat multinasional yang
melabur ke dalam negara. So sedikit sebanyak ini menjadi satu galakan kepada syarikat luar untuk menjalankan pelaburan ataupun bertapak di dalam negara kita kerana diberi pengecualian cukai terhadap dia punya keuntungan ataupun dia punya pendapatan perniagaan. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang diberi oleh kerajaan iaitu pengecualian visa untuk rakyat negara tertentu dan pemberian visa semasa ketibaan. Okey, pemberian visa semasa ketibaan bagi mengalu-alukan kepakaran dari luar negara ataupun daripada negara luar untuk menyumbangkan dalam ekonomi di dalam negara Malaysia. Okey, pengecualian visa. Kalau kita lihat baru-baru ni pun kerajaan ada memutuskan bahawa pelancong-pelancong daripada negara China diberi pengecualian visa kan. Ini adalah bertujuan apa? Untuk menggalakkan proses globalisasi itu berlaku. Okey, ini adalah dalam faktor yang pertama. Faktor galakan yang pertama di bawah faktor peranan kerajaan. Baik, kita tengok pula kepada faktor yang kedua iaitu melibatkan infrastruktur, teknologi maklumat dan komunikasi yang maju ataupun yang lebih kita panggil sekarang adalah ICT. So ICT ni apa? ICT ni merujuk kepada sistem komunikasi dan perolehan maklumat melalui penggunaan alatan teknologi secara interaktif. Okey, bermakna bila adanya ICT ataupun bila berlakunya perkembangan ICT ni, dia akan mendorong juga kepada perkembangan teknologi internet. Jadi bila adanya perkembangan teknologi internet, maka kawalan perniagaan akan jadi lebih mudah walaupun firma itu, firma perniagaan tersebut mempunyai cawangan di negara lain. Katakan firma asalnya, firma induknya berada di Amerika Syarikat. Kemudian firma cawangan-cawangan yang lain tu berada di serata negara yang lain. Contohnya seperti di Malaysia, di Indonesia. Kemudian bila nak berhubung daripada syarikat induk dengan cawangan-cawangan tersebut, so kita hanya menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi antara syarikat induk dengan syarikat cawangan-cawangannya tu. So bila keadaan ini dengan penggunaan internet, makanya kawalan perniagaan itu akan jadi lebih mudah. Kemudian kita boleh ambil contoh seperti adanya penggunaan email, kemudian sidang video yang memudahkan komunikasi. Apa tu sidang video? Kita boleh adakan komunikasi ataupun kita boleh adakan perbincangan, kita boleh adakan meeting, meeting antara syarikat induk dengan cawangannya secara bersemuka melalui talian internet. Sekarang dah ada pelbagai, kita boleh guna Skype, kita boleh guna Google Meet, dah boleh berinteraksi dengan syarikat induk berserta dengan syarikat ataupun cawangannya di negara yang lain. So ini lebih memudahkan lah. Kemudian maklumat dapat dipindahkan dengan pantas dan murah. Itu kelebihannya. Kemudian berlaku pertambahan idea yang bergerak dengan pantas menggalakkan inovasi produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Idea tu dapat bergerak dengan lebih pantas sebab kita dapat berkomunikasi dengan cepat. So bila proses itu berlaku, dia akan menggalakkan berlakunya inovasi dalam sesebuah perniagaan serta dapat meningkatkan produktiviti dan juga pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pun sekarang dalam musim PKP ni, kalau kita tengok dalam musim PKP ni, kebanyakan rakyat Malaysia dapat membeli walaupun tidak dapat turun ke kedai tapi dapat membeli barang secara atas talian ataupun secara online. Sama ada
membeli barang dalam negara ataupun membeli barang daripada luar negara. Melalui kaedah apa? Melalui internet lah. Dengan adanya internet, maka perhubungan perniagaan tu dapat dilakukan dengan lebih pantas dan juga cepat. Serta lebih murah. Kenapa kita kata lebih murah? Sebab tak perlu adanya firma, bukan firma, tak perlu adanya kedai, okey, untuk bertapak, untuk berorganisasi, okey, untuk menjalankan perniagaan. Melalui atas talian saja dah boleh melakukan perniagaan. Okey, so keadaan ini akan menggalakkan lebih perkembangan globalisasi. Okey, kita tengok pula kepada faktor yang ketiga iaitu faktor infrastruktur pengangkutan yang baik. Okey, infrastruktur pengangkutan yang baik. Okey, bagaimana infrastruktur yang baik, infrastruktur pengangkutan yang baik ini menjadi galakan kepada globalisasi. Okey, sebagaimana yang kita tahu, sistem pengangkutan yang cekap adalah menjadi faktor penggalak globalisasi yang mana dia meliputi pengangkutan darat, udara dan juga air. Okey. Sistem pengangkutan ni kalau kita lihat dia mengalami evolusi yang sangat mendadak, okey, sepanjang peredaran zaman. Kalau kita tengok penggunaan kapal laut yang besar dapat mengurangkan kos pengeluaran di mana harga barang akan jadi lebih murah. Okey, bila kos pengeluaran berkurang, harga barang akan jadi lebih murah. Okey, kemudian kalau kita lihat di Malaysia, sistem pengangkutan seperti jalan raya adalah sangat efektif yang mana dia dapat memudahkan pemindahan barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, kerana di Malaysia pengangkutan darat adalah satu pengangkutan yang hampir semua bandar utama dihubungi oleh jalan raya. Okey, jadinya proses untuk memindahkan barang dan juga penumpang tu sangat mudah lah. Kemudian kalau dari segi pengangkutan udara pula, dia boleh memindahkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai contoh, kalau kita nak bergerak ke negara yang jauh seperti Eropah, kawasan di Eropah sana, di Malaysia nak ke Eropah, so kita akan menggunakan pengangkutan udara. Proses tu akan jadi lebih cepat berbanding kalau kita guna pengangkutan darat. Mungkin memakan masa berbulan-bulan baru sampai ke sana. Jadi bila ada pengangkutan udara, maksudnya dia membolehkan pergerakan manusia dari satu negara ke satu negara lain itu dengan lebih mudah. Okey. Kemudian dengan ini aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Dengan adanya kemudahan penerbangan kos rendah. Okey, tambah murah kan? So, lebih cepatlah. Perniagaan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga mudah. Okey, kebanyakan laluan penghantaran dia memerlukan cara pengangkutan yang berbeza. Contohnya kalau kita nak hantar menggunakan kapal laut, akan tiba di pelabuhan. So, kita akan ambil barang tersebut di pelabuhan. Okey, kemudian daripada pelabuhan kita akan pindahkan ke lokasi-lokasi mengikut pengangkutan yang sesuai lah, sama ada menggunakan lori kontena ataupun menggunakan sistem perhubungan yang lain yang lebih mudah. Baik, faktor yang keempat adalah faktor pelancongan. Okey, di mana sektor pelancongan ni dia memberikan sumbangan yang paling besar kepada ekonomi negara. Okey, jadinya memandangkan sumbangan besar sektor pelancongan ni kepada ekonomi negara, maka akan wujudnya pelbagai galakan dan juga intensif diberikan dalam sektor ini oleh kerajaan bagi membangunkan aktiviti pelancongan. So, keadaan ini secara tak langsung dia akan menggalakkan proses globalisasi itu
berlaku. Sebagai contoh, kalau kita lihat pembukaan lapangan terbang KLIA 2, khususnya bagi syarikat penerbangan tempatan dan juga antarabangsa kos rendah ataupun kita panggil tambang murah kan. Dia dapat memudahkan pergerakan manusia di antara satu negara ke negara yang lain. Kemudian apa lagi yang kita boleh lihat iaitu dari segi perkhidmatan tempahan tiket penerbangan. Okey, tempahan penginapan, pakej pelancongan atas talian ataupun online tu. Dia dapat mengurangkan kos operasi dan juga memudahkan urusan pelancongan. So, bila adanya perkhidmatan tempahan tiket secara online, penginapan secara online, ini adalah menjadi satu faktor kepada penggalak berlakunya globalisasi. Orang lebih mudah untuk melancong sebab kita dapat tempah penerbangan tu secara online. Tak perlu kita pergi ke negara tersebut untuk menempah penginapan. Okay? Hanya atas talian kita boleh tempah kita nak menginap di hotel yang mana. Okay? So, ini dapat mengurangkan kos operasi. Okay, selain daripada tu kita boleh lihat sebagai contohlah seorang rakyat Amerika boleh menempah tiket penerbangan daripada syarikat penerbangan Malaysia ataupun MAS ataupun dia tempah melalui AirAsia. Okey, daripada Johor Bahru nak ke Kuala Lumpur. Okey, dia menempah pula tiket kereta api. Okey, elektrik ni kan, ETS. Okey, daripada Kuala Lumpur nak ke Padang Besar Perlis. Nak tempah pula homestay dekat Padang Besar. So, benda tu semua boleh berlaku dalam atas talian ataupun online. Tak perlu pun kita pergi ke tempat yang kita nak kunjung tu untuk pergi buat tempahan. Semuanya berlaku di atas talian dan memudahkan urusan perniagaan tersebut. Jadi, perkembangan dalam sektor pelancongan ni, dia memberi satu kesan yang paling besar terhadap perkembangan globalisasi. Okey, jadi ada berapa semua faktor globalisasi, faktor galakkan globalisasi, semua ada 4 faktor. Okey, ingat baliklah 4 faktor yang bermula dengan peranan kerajaan, kemudian infrastruktur ICT, kemudian infrastruktur pengangkutan yang baik, serta yang keempat adalah pelancongan. Okey, jadinya kita dah belajar hari ini berkenaan dengan faktor penggalak globalisasi, iaitu ada 4 tadi faktor penggalak globalisasi. So, kita akan jumpa lagi di lain masa, okey, bersama cikgu untuk kelas ekonomi. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.